kerosakan dan kefasadan. Man ahya sunnati 'inda fasadati kana lahu ajrun mi'atu syahid atau kama qala. Orang siapa yang kata Nabi menghidupkan sunnah aku, satu daripada sunnah-sunnah yang banyak yang kita buat konsisten pula, maka kana lahu ajrun, baginya pahala. Ajrun pahala, mi'atu syahid. Mi'ah ni 100, syahid ni orang yang mati syahid. Itu baru satu. Kalau 10 sehari yang kita buat, kalau 100 perkara sunnah yang Nabi buat kita buat, macam berapa banyak pahala yang kita boleh dapat sehari sahaja. Macam-macam daripada perkara yang wajib yang perlu kita dahului dalam syariat. Semayang fardu tu yang kita kena buat dulu. Kalau kita kata bulan Ramadan, puasa fardu kita kena buat dulu. Kalau zakat, itu yang fardu, kita kena bayar dulu. Jadi nak kira hitung, nak kalkulat, punyalah banyak peluang dan ruang hamba Allah umat Rasulullah akhir zaman yang kita boleh dapat pahala dan akan dihisab nanti di akhirat untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir zaman ni, kita umat Nabi umur pendek-pendek je. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni kata Nabi antara 60 60 wa 70, antara 60 hingga 70 je. Ni agak-agak yang kita dah pencen, baru pencen 60, standby ni kan. Jangan rasa macam muda lagi, ingat nak kahwin 2 je kerja ni. Tengok kawan cabar, tengok aku 68, segak lagi katanya. Kahwin dia nak dara umur 19, dia cabar je kita. Macam Mika you belum pencen lagi, teman dah pencen 68, dapat anak dara lagi 19 tahun. Kata kawan ni, aku bukan tak berani, tapi bini ni tak takut pada aku. Itu pula jawapan dia. Yang seorang, bukan aku tak berani, yang aku tak berani ni sebab bini aku ni bini yang menakutkan. Itu lagi. Itu cabar-mencabar, ya. Jangan action 68 tu rasa macam muda lagi dah. Rasulullah umur 63 wafat, Sayyidina Abu Bakar umur 63 wafat, Sayyidina Umar Al-Khattab umur 63 wafat. Allah rancang elok. Nabi dan 2 sahabat meninggal umur yang sama, 63 years old, 63 tahun. Itu yang kita umur dah 70 ni, jangan rasa tak risau, kena risau je. Kena tarik nafas, sedut, buang balik, sedut, buang balik, rasa banyak mana amalan aku ni yang aku dah buat, dan kena fikir terima ke tidak, terima ke tidak. Ya, memang kita disuruh untuk bersangka baik dengan Allah, berdoa sangka baik, mudahan Allah makbul, tapi kena renung, menung dan tenung. Sebab kadang-kadang amalan yang kita buat itu amalan yang tidak diangkat oleh Allah kerana sebab yang nyata. Kenapa umpamanya dia semayang ikut-ikut, tidak pernah belajar. Hadis Nabi kata apa dia? Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusallun. Akan datang, Nabi kata, orang itu sembahyang tetapi wala yusallun,
sebenar-benarnya mereka tidak semayang, kata Nabi. Allah. Yang ke 60 tahun semayang, tak dibetulnya Fatihah. Kan kata Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sembahyang orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ada satu buku tentang kesilapan membaca suratul Fatihah, ada 52 tempat. Bukan sikit tuan. Nampak? Macam betul, macam bunyi jirantal lajina ngam-ngam. Mula ngam-ngam bunyi. Mana ada ngam-ngam? An'am. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Segala puji-pujian bagi Allah yang an'amana, kurniakan nikmat kepada kita, kepada kami, bi ni'matil Islam, dengan nikmat Islam. Nampak? An'amana tu nikmat, bukan jiratal lajina ngam-ngam. Udah daripada an'am jadi ngam-ngam. Apa pasal tuan-tuan, kata orang parit, kata orang Kebun Gajah? Puncanya sebab apa dia? Sebab tak belajar. Sebab tak belajar. Mana boleh kita kata aku kira dah akil balik, aku boleh sembahyang-sembahyang gitu ya, tahap kualiti sembahyang kita tak ada berubah. Tu nak kata apa? Sebab itu solat itu disebut aqimus solat, dirikan sembahyang, bukan tunaikan solat. Aqimus solat wa atuz zakah. Kalau baca dalam kitab Fiqh Zakah karangan Syekh Dr. Yusuf Qardawi, kitab tu menyebut ada dalam Quran diulangi solat dengan zakat, solat dengan zakat iringan. Aqimus solat wa atuz zakah 27 kali. Cari dalam Quran. Saya kerja lembaga zakat Selangor 15 tahun. Bukan bencin, berhenti. Sekarang dah penceramah bebas. Sekarang ni maknanya bebas penceramah dah, itu je. Nak cerita di Ipoh ni tak dapat duduk di Kuala Lumpur, baru dapat kerja di lembaga zakat Selangor 15 tahun. Jadi kita memang ada kuliah tafaqquh fiddin, ya. Kita dia belajar dengan sekarang Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Bakri. Dialah yang kupas kitab fiqh zakat, pemahaman zakat. Tu yang tahu. Semayang dengan zakat 27. Semayang dia tak sebut tunai, tetapi dirikan. Kita kena dirikan ni banner. Bukan maksud semayang ni main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu jenis yang semayang di Indonesia tarawih 20 rakaat 7 minit tak gila baba. Semayang tarawih 7 minit 20 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu habis 7 minit 20 rakaat, naik basikal balik, siap rokok guna garam. La ilaha illallah. Mayang apa benda tuan-tuan, 20 rakaat 7 minit. Kalau bolehlah main shortcut, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Ada 8 yang kita minta doa dalam duduk antara dua sujud. Itu rukun tu, bukan sunat abad. Bacaan ya sunat, tapi duduk tu makna dengan tumakninah. Kita kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa. 8 permintaan. Kalau boleh shortcut daripada Rabbighfirli jubur pa. Kalau boleh lah. Kalau boleh jubur pa. Apa benda perlu jubur pa? Bagi penampu Arab pun tahu. Dan sejarah tuan penampu Arab ni yang saya saja sebut dah dalam peristiwa hijrah. Bila mana puak musyrikin Quraisy depa rasa tertipu, tipah tertipu, ya, depa kepung rumah Nabi nak keluar.
Nabi nak keluar malam tu hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar nanti di rumah. Nabi tahu di luar ni ramai ketemukan pemuda-pemuda gerak gempur, badan sadar-sadar, ada macam Hulk Hogan, ada macam Andre the Giant, ada macam Jimmy Superfly, Ricky Steamboat, ada badan macam Bulldog, Roddy Piper. Itu yang kaki Wrestling of Federation, dia tahulah. Orang lama, all time. Besar-besar. Satu lubang jarum pun tak nampak. Hukum akal kata Nabi ni kira malam tu mati dibunuh. Tapi Nabi tahu intan surullah yang surkum, maka kata Allah, mu tolong ke ku tolong kamu. Itu dialek orang Kelantan. Kamu tolong aku, mak tolong agama aku, itu maksud dia. Maka aku akan tolong kamu. Perintah ni, bukan pelarian, tuan-tuan. Nabi bukan pelarian. Nabi Allah perintah keluar daripada bumi Makkah. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bumi Mekah ni bumi yang berkat. Mana mungkin Rasulullah tak mau duduk di bumi yang berkat. 13 tahun Nabi ikhtiar, Nabi dakwah aqidah, Nabi islah al-aqaid, Nabi cuba nak reform, Nabi cuba nak buat anjakan aqidah. Orang Arab Quraisy reject, tak terima. Lama 13 tahun Nabi bawa cerita aqidah, yang ikut follow adalah lebih kurang dalam 80 hingga 100 orang. Sebulan nak dapat seekor. Puak-puak tu masuk Islam pun susah, tuan-tuan. Nampak? Kita agak-agak surah hidayah ni berapa lama dah di sini ni? Berapa lama dah Haji? Berapa lama? Tak ingat eh? Berapa tahun dah? Baru-baru belaka ke siapa ni? Berapa tahun dah ni? 20? 30 tahun? Allahu Akbar, lama dah. Tapi ini barulah ini bangunan baru lah ni. Nampak 30 tahun kita yang datang malam ni, nampak berapa ramai agak-agak penduduk sini. Majoriti ni orang sini Melayu. Adalah nampak 2,500 nampak malam ni. Tuan-tuan tak nampak 2,500, saya nampak masuk jin dengan malaikat ni. Yang ramai malam ni nampak. Bukan senang. Azan macam biasa maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan azan Ampang, azan Kedah, bukan azan Mekah. Ya Allah, nohin aja nampak. Masuk telinga kanan, luar telinga kiri. Tak peduli. Subuh, salatu khairum minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur, kata muadzin. Apa tidak? Ni syak sekejap lagi ni. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak peduli. Ada di rumah, laki bini tak datang. Yang laki cabut bulu ketiak bini, bini cabut ubal, itulah raja yang 5. Oh, kalau PKP dulu lagi ni kan. Hak tak PKP bagi hujah, PKP lagi ustaz. Nampak? Nak senang ke tuan-tuan? Ni yang kita dah lengkap 30 juzuk Quran. Kita dah tak ada Nabi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidak ada lagi, kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, akan tetapi siapa dia? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu as a messenger dan khatam, penamat siri Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Cukup 25 Rasul. Rasulullah yang ke-25. Tak ada lagi Nabi Rasul. Dan ada sejumlah 25,000 buah rumah ibadah seluruh negara, masjid dan surau diri Jumaat. Tu tak kira musalla lagi. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Lebih kurang 15 juta. 30 juta, separuh daripadanya Muslim Melayu. Agak-agak macam kita punya
pengimarahan masjid, termasuk juga surau. Ini kita yang dah 30 tahun nampak surah Hidayah di sini. Itu kadang-kadang orang kata tak ada muka lain Ustaz, muka kema je lah yang ada. Ya, tak ada muka lain. Orang tu je. Kalau kita seorang mati, bukan tambah, tinggal baki yang ada, kurang lagi. Udah Haji Sofian kemarin meninggal, dengar Bilal pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, siapa nak ganti Bilal? Sudah tak ada. Imam pula meninggal. Sudah. Pakat-pakat semua tengok tak ada imam, besok mayang di rumah je lah. Sebab semua dah tak boleh jadi imam. Ingat senang ke nak jadi imam tadi? Al-Fatihah tadi macam tu. Udah ngam-ngam tangan laihim sampai terkejut Cina kontrak buat surau. Ngam-ngam pun ada kini orang. Ingat senang ke di akhir zaman nak cari Bilal dengan imam? Nak cari imam fuqaha lagi lah tuan-tuan. Ni nak cari imam masjid ni surau. Nak cari besok yang boleh qul huwallahu wal asri pun payah. Inna a'tayna idza ja, itu pun payah. Tu lagi alif lam mim tanzilul kitab la raibim. Yang tu surah Sajadah pagi Jumaat lagi demam cikungunya. Nak cari inna a'tayna besok tak boleh dah. Jangan main. Wal asri pun tak ada dah. Wati lagi panjang. Itu pun watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Eloklah imam sampai watin pun dia nak sokat lantaknya sampai surah Al-Asri habisnya. Jangan main akhir zaman. Tu kadang kita dengar tarawih kan, bila selang 2 rakaat 4 rakaat subhanallahil ma'bud macam-macam bunyi, subhanallahil mawjud, subhanallahil mayan, kutu abad. Kutu, iya ke kutu abadan? Wujud tak sebut kutu rambut? Iya. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, bunyi la ilaha illallah. Betul kampung betul kita bilang. Jangan wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah. Bunyi la ilaha illallah. Yang tu je punya qadir. Belakang wa Muhammad malik. Belakang bunyi. Apa benda selawat apa ni? Yo. Dah tak ada dah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Dah tak ada dah. Bilang itu Malaikat mabud, Malaikat mawjud, Malaikat kutu abada, sebung kudus lebur. Benda bilang ada dengar macam nak terberak pun ada. Ya Allah, apa hal bunyi? Tak ada betul. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu, bukan kutu, futu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikatu war-ruh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah tak ada yang betul-betul bunyi. Kan kita lah subhanallah 33 kali. Elok mula subhanallah. Masuk gear 3 sebelah. Ya Allah. Bukan orang Pang. Ini orang Pang Selangor, orang Pang Ipoh dah. Nak cerita tuan, ni bukan senang kita nak tarik orang datang ke semejid kata orang kampung. Ingat senang ke kita nak ajak orang, nak invite cara lembut pun kadang kita kata tidak, cara kasar lagi lah. Datang orang tabligh, Assalamualaikum, tengok bini ngintih, bang, tak boleh. Bisik pada suami orang tabligh. Kata suami, diam. Assalamualaikum. 3 kali orang tabligh ketuk. Apa Haidar? Elok. Diam. Ya. Nampak? Itu cerita kira orang tabligh ialah adalah sumbangan dia pada contribution dia pada dakwah Islam. Kita yang serba tak kena,
Bila mana politik Islam pun tak kena, ulama pun tak kena, orang tabligh pun tak kena, Arkam pun tak kena, NGO Islam pun tak, semua tak kena pada dia. Kita apa contribution kita? Ke surau pun tidak, ke masjid pun tidak, nampak? Ini kita berapa lama dah Islam, sebab itu ingat tuan-tuan. Ni tak start ni baru mukadimah, start pukul 9 insya-Allah tuan. Lagi PKP lagi lambat kita start. Biar ni tangkap lah. Tangkap borong bukan saya seorang, dan kita-kita sekali makan lengkap nanti insya-Allah tuan. Nak cerita ni, ya, bila mana kita hidup dalam Islam tu sebab kata almarhum Syekh Fathiyyah Khan, ulama daripada Lebanon, meninggal marhum rahmatullah alaih. Dalam kitab yang ditulis, buku dikarang Madza ya'ni intima'il Islam, apa ertinya aku ni intima'. Intima' ni apa dia? Bergabung. Intima' ni apa dia? Memeluk ataupun bersama dengan Islam. Kita tahu dah apa ertinya kita masuk Islam. Disusun, saya mestilah Muslim, tajuk subtitle lah, saya mesti Muslim dari sudut akidah, saya mesti Muslim dari sudut ibadah, saya mesti Muslim dari sudut akhlak, saya mesti Muslim bersama dengan keluarga, dan sampai kepada saya mesti Muslim, saya mesti bergabung dengan gerakan Islam. Banyak tuan-tuan gabungan, peranan. Bila dah kita intimak tadi, bila dah sekali kita Islam, maknanya bukan boleh duduk di rumah rokok dengan rokok daun, Perinis dan orang azan, apa tak peduli. Tak kira ceramah Isra Mi'raj, kita tak peduli. Maulid Nabi yang baru ni, Ma'al Hijrah, kita tak peduli. Berdentum-dentam lagu 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perkiraan apa dia? Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Macam Borion. Ada ni boleh. Hijrah itu pengorbanan tenenenem. Tak peduli. Itu lagu hijrah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ya Allah, lagi dia tak boleh. Lagi sedap korang hidung dia depan rumah tetangga dia kat berenda. Ni jenis macam ni. Tak kira lah mari lagu, tak kira lah nyanyi lagu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Tak ada dia heran tuan-tuan. Jenis orang macam ni disifatkan oleh ulama nahnu ma'inda tahassus. Jenis orang macam ni mati rasa mandul perasaan. Dia mati rasa dia mandul perasaan, nampak? Berat. Kata orang Ganu, berat nanang. Kata orang Kelantan, parok, kata orang Kelantan. Nak cerita orang macam ni, nampak? Bukan sikit kajian hari ni seluruh negara yang kata jadi 15 juta, 85% tidak mendirikan solat 5 waktu everyday 5 times. 5 waktu ni dia tak cukup solat, mungkin maghrib, subuh, isyak, asar dan juga zuhur tak mayang. Mungkin 2, 3 tak mayang. Matematik 5 tolak 1 betul 4. Islam 5 tolak 1 yung kosong. Nak kabarkan 5 tolak 1 Islam kosong. Dia ada 5 waktu semayang, dia tak buat 1 waktu, dia jadi kosong, nampak? Man taraka salah muta'ammidan faqad kafar jihar. Tak semayang, tinggal semayang dengan sengaja, kata Nabi, faqad kafar jihar. Maknanya jihar ni jahar, dia punya tinggal solat tadi kafir yang nyata, kata Rasulullah. Tu yang kita takut. Jangan bagi semak apa dia bagi alasan tak main Jumaat. Saya tak boleh mayang ni sebab PKP.
Ni masjid nak kena daftar, kemudian iya Allah sedap aja bagi alasan kopi itu tak semayang. Dah usaha ke belum pergi daftar? Kalau dah daripada bulan 3 sampai bulan 9, 6 bulan dah ni. 6 bulan ni dia tak usaha pergi daftar, nak datang awal ke masjid. Dia kata tak apa ni, kita PKP tak main Jumaat tak berdosa. Ya ke? Cara dia tak semayang itu bukan bisa-bisa. Itu maknanya yang diboleh kalau sekiranya kita dah usaha nama daftar tapi tak ada lagi terima, ya boleh datang masjid, ataupun datang sentiasa nak dekat pukul 2, orang balik baru datang. Bila nak boleh semayang? Kena datang awal, kan dah bagi tahu setengah jam sebelum masuk waktu. Kalau tidak, azan je, pintu pagar masjid tutup. Dah bagi tahu dah. Tapi tak, dia tak peduli. Baik duduk di rumah dia nyanyi dah, macam-macam main dengan anak bini dah. Tiba-tiba 1.40 baru nak keluar rumah, baru nak pergi masjid. Orang masjid semua dah balik, dia kata orang masjid tak semayang ke? Gila ke apa ke? Orang masjid kata, hang yang gila. Ini nak cerita tuan-tuan. Ni kita nampak di akhir zaman. Ramai orang yang sudah meninggalkan solat. Kerana itulah hari ini nampak hidup kita semakin kurang keberkatan. Berkatnya apa? Di ziyadatu fil khair, iaitu pertambahan kebaikan. Bila sebut berkat, maknanya pertambahan kebaikan. Perkahwinan yang berkat, banyak kebaikan daripada perkahwinan. Apalagi perniagaan yang diberkati, alhamdulillah, ya, walaupun untung taklah banyak tapi berkat. Kebaikan ada, boleh berzakat, boleh infak, sedekah, nampak? Itu macam-macam yang katakan berkat. Yang satu lagi tu bontrot, tu orang Jawa, berkat juga. Bila habis kenduri dia ada berkat, itu nama bontrot kan. Dah makan terdarah, kemudian balik ada lagi dibungkus dalam plastik. Itu berkat bontrot. Ini berkat yang disebut pada syariat dalam Islam. Jadi ginilah tuan-tuan, ni baru nak start. Kita ni dalam bulan hijrah dan kita hampir dengan kemerdekaan yang walaupun dah berlalu 31 Ogos, maknanya hampirlah kita dengan tarikh kemerdekaan. Dua-dua ni dalam Islam, hijrah dan merdeka. Apa maksud? Ambil ungkapan pahlawan Islam yang diutuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ke Parsi pada waktu itu. Apabila nak berlakunya peperangan Qadisiyah, lalu Umar pun utuskan nama panglima ni, pahlawan Rubai bin Amir. Kamu pergi ke istana Parsi, jumpa dengan panglima Rostam. Baik, sampai di istana Parsi, kata Rubai bin Amir, Allahu bata'athana, kami ni Allah yang utuskan datang ke sini. Apa tujuan? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Aku nak terangkan kepada kaum semua, iaitu tinggalkan segala bentuk pengabdian, penyembahan kepada manusia, sesama manusia, dan sembahlah kepada Allah wahdah, Allah yang bersifat esa. Ini aku datang ni nak kabarkan kepada mereka kaum semua yang ni, tinggalkan patung-patung berhala, tinggalkan manusia yang kamu dah sembah, puja, agungkan di antara manusia dengan manusia. Hari ni masih lagi ada orang takut dengan manusia. Hari ni masih lagi ada yang memuja manusia. Cukup takut sungguh. Allah tak takut, orang cukup takut. Kalau orang boleh buat perlembagaan undang-undang, dia takut dengan perlembagaan undang-undang manusia, tapi tak takut dengan perlembagaan undang-undang Allah. Lagi teruk, ini yang kita takut, bahaya syirik. Nampak macam nothing, macam tak ada apa benda pun, tapi kita puja undang-undang manusia. Kalau undang-undang Islam hukum zina umpamanya, dalam Quran dah sebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah.
Penzina yang dinamakan azani ghair muhsan, penzina yang belum berkahwin, tak kahwin lagi, tak ada anak, tak ada bini, dia berzina, maka Allah sebut 100 kali sebatan. Ini hukum undang Islam, hukum Allah. Nabi pula hadis kata, farrajmun haqqun ala man zana idza qamatil bayyinah aw hamlun aw i'tiraf. Nabi kata pada hukum rejam sampai mati kepada kategori penzina azani muhsan. Tadi azani ghairi muhsan, maksud azani muhsan penzina yang berkahwin, yang ada anak, yang ada bini. Sabit dakwaan dan bukti daripada bayinun, keterangan saksi 4 orang yang adil. Kalau tak ada, au hamlun, hamil, ibu-ibu hamil tu cakap Arab, bukan cakap Melayu. Melayu tak banyak bahasa, paku, itu je bahasa Melayu. Yang lain banyak pinjam daripada Arab. Tu yang disebut hamil. Hamil tu mengandung, pregnant. Disebut kalau tak ada keterangan 4 saksi, maka hamil. Mana surat nikah? Ya, kalau nak kahwin di Songkla, mana surat jawab agama daripada Songkla sekarang ni? Main ketat semua, tak ada bukti, dokumen tak ada. Nampak? Boleh didakwa dia berzina. Kalau kata pandai pula zina, tak mengandung kawan tu. Tapi yang ketiga kata Nabi, au i'tiraf, maka kita boleh ambil saksi dengan kenyataan pengakuan, takrir i'tiraf, sebagaimana kisah Ma'iz bin Malik di zaman Rasulullah mengaku, aku sudah berzina, azani muhsan, ana azani muhsan ya Rasulullah. Naam, ya, aku telah berzina ya Rasulullah. Nabi kata balik dulu, kut-kut bau cium-cium je, balik. Bukan maksud Nabi tak terima lagi, tapi Nabi nak beritahu hukum Islam ni dia begitu, dia tak terus kita pergi hukum orang. Dia dakwah ni secara bitadarruj, sebagaimana Quran diturunkan beransur-ansur. Macam kita kata tadi 30 tahun kita ada malam ni berapa orang, yang luar tak mustahil besok 10 tahun lagi langsung tak ada. Bukan langsung ada, langsung tak ada, tak mustahil. Tak mustahil penuh, mana kita tahu sampai keluar besok. Maknanya orang tak datang mungkin dah 30 tahun, azan lagi mungkin 40 tahun, azan lagi 50 tahun. Kalau tak mari, makna meninggal dalam rumah, tak ada lah tu. Tapi macam mana pun datang juga, esok dah jadi mayat, tak suruh orang suruh. Berlaku di satu tempat Selangor, dia tak pergi. Udahnya lama di dalam rumah, berapa hari katanya, mayat ni tak diusik. Nampak? Orang tak tahu, dia tak campur dengan masyarakat komuniti Syura. Jenis orang kata hadiah dia tak ni. Contoh kalau jenis mangga, contohlah. Dia tak peduli kenuri, kenara ke apa benda majlis itu ilmu dah, bazanji ke marhaban apa dia peduli. Lepas tu anak dia bawa jenazah pak dia, suruh orang suruh uruskan. Orang suruh kata ma'asalamah. Sudahnya biar gitu aja, pindah pergi cari tempat lain diuruskan. Sama juga tak silap di Kampung Kerinci dulu ada satu flat macam tu juga, tak mari suruh di bawah, datang sebab saya tahu tu masuk surat khabar. Dia ada ruangan komen, apa ni, bukan komen, aduan. Dia buat aduan, dia kata suruh ni tak uruskan jenazah bapak saya. Nak urus apa benda? Bapak hang ni berapa tahun dah duduk di rumah flat, azan pun tak peduli, apa tak peduli, bukan tak dengar tak. Akhirnya bila mati bapak, orang suruh pakai AJK, tak mau usik, tak mau sentuh, udah dipindah pergi tempat lain. Dia komplain masuk khabar. Surat khabar mana saya lupa, tahrian keputusan rolangan aduan saya baca. Nampak? Makna kalau orang dengar, itu jubat, itu dia rasa. Bila dah mati baru nak tegih-tegih, mintalah ni JK suruh. Itu satu. Kadang dia datang suruh ni sebab ada tujuan, ada udang di sebalik tom yam. Dia datang suruh sebab apa dia? Sebab dia nak ngajak anak dia nak kahwin. Dia datang seminggu sebelum anak dia kahwin, dia datang seminggu selepas anak dia kahwin. Habis seminggu lepas anak kahwin,
dengan dia pun ghaibul ghuyub. Tu nak cerita dia. Ini bukan tak ada jenis macam ni. Berkenjah, meremut. Kata orang Kedah, jenis macam ni ramai tuan-tuan. Jenis al-harru wal birru wal kalam al-kalibut summal mangku' wal hayyun. Kan sedap dia punya bahasa tu. Memang jenis haru biru kelang kabut mangkuk hayun sungguh. Dia ada tujuan dia. Rupanya niat. Itu Nabi kata, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Kalaulah hijrah kamu kerana Allah dan Rasul, maka kamu dapat hijrah kamu kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat kamu hijrah kerana apa? Kerana dunia yang kamu hajati. Dua, kerana perempuan yang ingin kamu kahwini, maka hijrah kamu dapat apa yang kamu niat. Ini yang Nabi pesan dalam hijrah, la hajratan ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lepas aku buka kota Mekah. Yang ada jihad dan niat-niat tadi lah, dalaman. Kita nak perbetulkan daripada riak kepada ikhlas hijrah pun. Itu pun juga kita kata sebagai independen ataupun hurriyah ataupun istiqlal dalam bahasa Arab. Merdeka lah tu maksud dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ni yang kita nak faham betul-betul kita akhir zaman ni. Sebab ramai orang yang tak faham diri di Islam, ke mana aku nak bawa diri aku ni. Dah umur dah 60 dah, tak ada kisah langsung dengan agama ni. Tu yang kita heran tuan. Tak ada kes. Sebab itu tengok Nabi, bila Nabi suruh umuru auladakum bisalah wa hum abna' sab'i sin, Nabi kata anak kamu mau 7 tahun 7 years old. Nabi kata perintah muru, suruh perintah anak kamu 7 tahun tadi buat apa? Mayang. Padahal 7 tahun apa yang dia tahu? Kita yang 70 tahun pun kadang kita pun tak tahu apa yang aku sembah. Yalah betul sebut Allah. Aku tak tahu benda aku sembah. Duk sebut Allah, Allah alif lam lam ha. Duk orang sebut Allah, aku sebut Allah. Aku pun tak betap. Mana aku tak belajar. Sifat 20 aku tak belajar ya Allah. Jadi tak ada rasa lazat, nikmat bila kita buat ibadah. Kerana itu ulama menyatakan awalul ma'rifatullah. Awal agama ni mengenal Allah. Paling tidak anak 7 tahun tuan-tuan puan sekalian, kita suruh dia semayang, tu maknanya suruh kenal Tuhan. Sekalipun dia tak kenal, tapi perbuatan dia tu antara perbuatan yang kita nak kenal Allah. Dia tak bolehlah sama solat 7 tahun dengan solat 70 tahun. Takkan standard orang 70 sama kualiti dengan 7. Tak mau dia. Orang 7 tahun budak-budak masuk kejap kan keluar dia. Itu kanak-kanak 7 tahun. Ada juga kanak-kanak 70 tahun buat kerja apa itu, masuk tak keluar dia. Ya Allah. Sebab tadi basic asas dia tadi apa dia? Ilmu. Iman ada tak cukup lagi, ilmu kita kena tuntut tuan-tuan. Sebab itu disebut menuntut ilmu itu. Majlis ilmu ni lebih baik daripada solat sunat alfun rakaat. Lebih baik kata Imam Syafi'i daripada 1000 rakaat solat sunat. Majlis ilmu ni lebih baik daripada 1000 solat sunat. 1000 rakaat, bukan 1000 solat, 1000 rakaat. Nampak keutamaan dia. Kadang-kadang kita tak peduli, tak ada rasa yang kata aku nak datang majlis ilmu. Alhamdulillah lah tuan-tuan ni, tahniah lah tuan-tuan, dipilih oleh Allah malam ni. Kita menjadi ni di antara orang yang berada di taman-taman syurga Allah. Sebab sahabat-sahabat inilah jalinan hubungan dia dengan mereka, dengan Rasulullah, inilah gaya hidup mereka, inilah gaya hidup mereka. Ashabus Suffah, yang disebut Ashabus Suffah ni orang muhajir yang miskin. Mereka selalu duduk dalam halaqah ilmu dengan Rasulullah. Mereka bina rumah dekat dengan rumah Nabi. Bukan ada duit tuan-tuan, Allah lapar dah harga tu cerita. Kita ni jenuh lah, lepas kuliah makan, kalau tak makan terkedarah. Oh ya Allah, ni pasal PKP ni. Ketidak ni Salimdin mari malam ni, tak tahu kambing golek berguling ke apa mana tahu. Tak tahu lah kot malam ni ada, kalau tak ada saya balik apa nak katakan.
Tapi biasanya kuliah kita sampai ada masjid, adalah di satu tempat dia kata, ustaz terpaksa kami buat makan, tiap-tiap kali ada kuliah buat makan, kalau tidak orang tak datang. Nak buat macam mana ustaz? Nampak? Tapi bila menung-menungkan kisah ashabus suffah, mereka ni golongan yang betul-betul tak ada apa dah selai sepinggang datang daripada Mekah. Walhal Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya, tok moyang dia Masya Allah, Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar, keturunan dia sampai Abdul Dar. Bila orang Mekah ni sebut Abdul Dar, ni tahu dah siapa dia Abdul Dar. Orang kaya raya, bukan lagi kaya, raya lagi. Tapi Mus'ab ni kira kita panggil nak kata cucu pun tidak, cicit pun tidak, piut kot, bawah lagi. Tapi dia tetap bapaknya Umair ni orang yang kaya, belasan tahun umur dia, 14 tahun lingkungan gitulah tuan. Dia meluk Islam dengan Rasulullah. Hebat ni Mus'ab, nampak kaya dia ketika itu mendapat suatu tekanan yang kuat daripada mak bapak. Mak bapak dia penjarakan, bukan penjara sosial. Penjara sosial boleh tahan lagi, boleh jarak mayang jemaah boleh lagi jauh-jauh. Tapi nampak dekat-dekat tu je jangan baik tu kan, jangan bergemoy sudah tu. Itu pun dah tak boleh. Ni dekat-dekat nampak kan, payah juga kita nak 1 meter ni kan. Kan senang tengok sekarang pun tak ada dah. Kalau tengok di pasar-pasar pagi, ya Allah, tak ada nak 1 meter dah kan. Macam balik macam biasa je, cuma atas khotah je lah kita nampak. Nampak ni kan, ni 1 meter. Tapi nak praktikal tu kira payah dah. Tak apalah, maknanya itu cerita dia tadi. Jadi Mus'ab akhirnya dipenjara oleh mak bapak. Dia tak peduli, dia usaha akhirnya berjaya, dia keluar daripada rumah. Mak bapak tak Islam, tak seperti mana keluarga Ammar bin Yasir. Ammar lahir daripada ibu yang bernama Sumayyah binti Khayyat, bapaknya Yasir bin Amir. Bapak orang Yaman, bukan orang Mekah. Tapi sekali dah sampai ke Mekah, dia tak nak balik ke Yaman, dia seronok duduk di Mekah. Jumpa dengan orang kaya Abu Huzaifah Al-Mughirah. Kebetulan Abu Huzaifah ada hamba perempuan yang bernama Sumayyah. Lalu dia kahwinkan Sumayyah tadi dengan Yasir bin Amir. Keluarlah anak yang bernama Ammar. Ammar lahir di Mekah, meningkat remaja. Dia pun explore, cari apa ada di Mekah. Dia dengar ada seorang yang hebat, azim. Orang ni yang disebut oleh Michael H. Hart, sarjana Yahudi, yang karang, yang tulis buku yang berjudul tajuk The 100 Most Influential Person in History. Betul ke tak betul bahasa orang putih? Boleh lah, yang dia ada bunyi sudah. 100 orang yang paling terpengaruh, tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Puluhan tahun Michael H. Hart kaji. Siapa yang nak diletakkan? Siti Maryam bukan, Nabi Isa pun bukan, Rajiv Gandhi India bahal, Mao Zedong tidak, Carlos Slim Liu tycoon telekomunikasi Meksiko yang paling kaya di dunia, 257 bilion bukan, Bill Gates bawah lagi, tokeh Microsoft ni baru 150 bilion. Siapa lagi? Dicari, akhirnya ni nama yang diletakkan top ranking 100 orang yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Tak lain tak bukan, namanya nak tulis panjang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Terselit pula bekas menteri Besar Perak, cuma tak ada Jamaluddin lagi. Itu bin Nizar, sambung balik bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang Ampang Ipoh boleh hafal, Ampang Selangor dah hafal dah, tinggal Ampang Ipoh tak hafal lagi ni. 25 keturunan Rasulullah. Ni nama ni
yang diletak oleh Michael H. Hart. Ada dua sebab. Yang pertama, berjaya Muhammad Rasulullah mengembangkan dunia. Yang kedua, berjaya mengembangkan agama. Seiring dan sejalan, synchronize. Nampak lagu Datuk Sharifah Aini Allah yarhamah. Tu yang kata, siapa dia? Rasulullah. Inilah yang kata Ammar tadi, aku dengar namanya. Dia mengajar di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Mana agak-agak tuan rumah dia? Tak ada dah. Kalau tahu tapak rumah dia, betul-betul dekat lampu hijau. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang pergi haji umrah tahu. Tempat sa'i tu, mas'ah. Lampu hijau bawah itu tapak dia lah. Kalau nak tahu rumah Arqam, itu asal. Arqam bin Abi Al-Arqam. Akhirnya kan Abuya ambil Arqam, nama apa dia, nama apa pertubuhan Arqam. Dah haram dah pun. Diganti Ikhwan Global pula sekarang. Tak ada kot orang Arqam sini, tak ada. Tak apalah kalau ada, makna dah taubat semua tu. Tak ada dah nak Abuya. Baik, nak ceritanya Ammar masuk Islam. Aslim ya Muhammad. Diintai di rumah Arqam, Nabi sedang mengajar Quran, Nabi sedang mengajar Tauhid. Aslim ya Rasulullah, Islamkan aku. Akhirnya Ammar Islam. Berbeza dengan Mus'ab. Mus'ab Islam, mak bapak tak restu, tak redha. Tapi dia tak peduli. Ammar bin Yasir Islam, dia beritahu pada mak Sumayyah dengan Yasir, Abah, Amma, I dah masuk Islam dah, Abah, Mak. Nampak? Papa, Mama, ni Alung dah masuk Islam. Ya ke? Kata mak bapak. Ingatkan marah. Jumpakan kami pula dengan Rasulullah. Kami pula nak masuk Islam. Allahu Akbar. Senang hati mak bapak pula nak masuk Islam. 3 beranak Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Islam. Tiba-tiba dapat hidu Abu Huzaifah Al-Mughirah, yang tolong jaga, yang tolong bagi makan minum pada Sumayyah hamba perempuan, dan nikahkan pula dengan Yasir. Abu Jahal pula pergi katuk, pergi jadi firestone, batu api. Tengok mangkuk ayun. Nampak? Mereka macam tu je bahasa kita mangkuk ayun lah. Bahasa Arab tak ada sebut mangkuk ayun. Habis dah, nampak? Mereka lawan kita balik. Mereka tolong, nampak? Mereka tolong, yuk demo balun kita balik. Sekarang mereka kena fikir apa mereka nak buat ni. Mereka kena ambil tindakan segera. Akhir ditangkap 3 beranak tadi. Ini cerita di Mekah ni. Maka ditangkap, diseret mereka ketiga-tiga di padang pasir tengah hari terik. Dan di riwayat ceritanya dipakaikan baju besi, kemudian disalai Allah dengan api. Ini bukan kambing sedap disalai, itik salai sedap, enggak. Daging salai masak cili, apa dia, lemak cili, gulai lemak cili padi orang Nagori. Tu daging salai. Salai tu bawah api. Tak kira Sumayyah perempuan, depa tak kira laki, depa tak kira anak. Kata Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis, meriwayatkan ketika itu datang Rasulullah, pegang ubun Ammar, kata Nabi, wahai api, kamu pernah sejuk dan selamatkan atas Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau tuan-tuan nak amalkan, bagus. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-69. Amalkan bila mana demam panas ataupun anak-anak cucu-cucu yang demam panas. Tiup pada air, minum. Air Zam-Zam lagi bagus. Baca banyak sikit. Jangan baca sekali dah nak kira. Kita bukan perawat Islam yang hebat. Kita jangan jarang baca Quran. Baca pun Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Nun aja. Nanti bila nak kuatnya, perawat ni tiap-tiap hari lepas subuh Yasin kena baca. Darussyifa, Darussalam. Darussyifa Datuk Harudin almarhum, Darussalam Datuk Ismail Kamus almarhum, pengasasnya. Itu yang diajar. Siapa yang belajar tahulah. Yasin hari-hari, peninding 83 ayat. Kalau kita dah biasa baca, lingkungan 10 minit ya habis dah. Tak sampai pun 83 ayat, kadang jadi 7 minit, 8 minit. Kalau surah
Waqiah. Sebelum tidur kita baca berapa ayat? 96 ayat. Boleh tengok nanti 96 ayat. Nama 96 tapi pendek-pendek. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadhibah khafiyatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja. Pendek-pendek. Kita boleh habis Waqiah lebih kurang dalam 6 hingga 7 minit je. Al-Mulk 30 ayat. Lagilah Al-Mulk 30 ayat lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit kita boleh khalas. Cuma nak tak nak je kita nak amal. Jadi kan itu tadi. Bila kita nak amal ni, ya, nak merawat ni, biar kita amal. Baca banyak sikit 100 kali. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Bila mana Allah beritahu dalam Quran, ya, wahai api, qulna ya nar, kata Allah, kami seru kepada ya nar. Nar ni apa? Api. Bardan, barid, sejuklah kamu. Wassalaman, dan selamatkanlah ala Ibrahim, atas nabi aku Allah, nabi Allah Ibrahim. Sejuk api, tidak terbakar. Dan selamat Nabi Ibrahim daripada dibakar dengan unggun api yang tinggi oleh Namrud dan konco-konco. Tu yang Nabi kata, wahai api, bila Nabi pegang ubun-ubun amal waktu tu disalai dengan api, kamu pernah sejuk atas Nabi Ibrahim dan selamat. Maka tak terbakar, selamat Nabi apa dia Ammar tadi, dan dia tidak terus diseksa oleh puak Arab Quraisy. Tetapi ayahandanya Yasir bin Amir meninggal dunia syahid di Mekah mempertahankan akidah. Dan Sumayyah, ibu-ibu sekalian yang kita dengar, Sumayyah kaulah lambang wanita salihah. Ni yang kata Sumayyah ni lambang wanita salihah. Abu Jahal waktu itu diambil besi tombak yang panas, lalu ibu-ibu sekalian dicucuk tusuk melalui faraj. Ini kisah masyhur sahih. Ini seksaan yang dibuat. Sumayyah tetap sehingga di akhir nyawanya dia tak tunduk kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan segala abu, kecuali Abu Bakar yang meluk Islam awal. Ni yang puak-puak menyeksa. Kalau nak ambil iman ibu sekalian, ambil iman Sumayyah, itu yang paling tinggi. Seronok besok kita nak peluk Sumayyah di dalam syurga ibu sekalian. Kita peluk esok isteri Nabi Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Allah. Kemudian Aisyah pula, kemudian anak Nabi Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, 4 orang anak perempuan Nabi. Peluk pula lagi siapa dia? Asma binti Abi Bakar. Allah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Peluk pula Rabi'atul Adawiyah, wali Allah, wanita yang disebut Rabi'atul Adawiyah, kuburnya dia dekat Palestin. Tak seronok kita? Itu ibu sekalian. Jadi banyak nak cerita malam ni, masa pun kita kata dah time. Jadi kita berhenti dulu takat ni tuan-tuan. Risau juga nampak macam FRU ada luar ni, kata kat poli jenuh kita nak menjawab. Jadi ada rezeki besok kita sambung lagi cerita, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat, untuk kita kongsi-kongsi, renung-renung. Inilah pun yang kita boleh santai-santai nak dengar cerita Nabi, cerita Rasul, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Balik tak jadi dah. Balik kan dah membaking habis. Kan orang perempuan kan baking kerja-kerja dia. Macam-macam kek cheese lah, peanut butter lah, macam-macam, tak ada hal dah. Sembang pula dengan tu, tak jadi dah. Balik di rumah tak ada. Dah pegang remote TV tu sah dah, habis dah. Kemudian dia tak puas hati pula lagi. Aku geram ni macam mana Mira Filzah dah menikah. Udah cerita Mira Filzah menikah pula. Habis satu negara cerita Mira Filzah. Nampak? Tapi kalau duduk disuruh, inilah majlis yang menenangkan hati dan jiwa kita. Jangan tengok muka saya, tengok apa yang saya sampaikan, dengar, dapat, kemudian amalkan itu. Tengok saya tak tenang pun, kadang menyampah yang rupa ini muka Salimdin. Tengok TV lain, luar lain, itu je. Ada saya jumpa semalam jumpa. Saat dalam TV lain nampak. Iyalah, TV dia punya kanta dia tu, dia punya tebal. Dia jadi besar orang. Dan make up
Ini kalau malam ni kalau make up sama saya dah masuk dalam TV rupanya. Sikit tak tumpah. Tapi tak ada yang nak make up, juru make up tak ada. Kan? Tak ada yang siur nak make up. Sana dia make up, touch up. Kejap-kejap tengok orang ada bukan peluh mengalir pun, nampak macam minyak datang. Okey, masa break tu lah datang. Gitu. Kan? Buka cermin mata aja rimah. Yo. Tapi nak buat macam mana? Lepas nampak lepas jauh kan. Yang ni bagi tahu okey hello, okey you touch up bagi hidung dia nampak macam kilat tu tak kan. Break sekejap okey touch up pula. Tengok gini kok bulu hidung keluar ke apa. Jangan. Itu nak cerita. Ustaz, tak sama dalam TV. Dalam TV lain. Iyalah, kan? Taklah makcik nak mengorat, tapi nak cerita gitulah. Okey, tak apalah makcik, kan? Siapa pun tak kisahlah TV ke tak TV, maknanya ambil ilmu untuk kita amalkan. Jadi cukup sekadar itu, perut pun dah lapar. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi tuan. Sebelum berakhir, ada seminit dua ni saya nak umum. Saya ada bawa satu produk minyak yang saya import ambil daripada Dubai. Ini bukan minyak Maidin, bukan minyak sini ni. Ini minyak ni, minyak wangi ni, Raihanah Syifa nama ni. Warna pun cantik ni kan. Tengoklah biru ke hijau. Mana yang fikrah biru, biru lah. Kalau fikrah dia hijau, hijau lah. Itu. Faham tak faham ni? Tak faham pun tak apalah, buat faham je. Baik, minyak ni saya pengasas berdua sama dengan marhum Ustaz Datuk Ismail Qamus yang meninggal 15 Ramadan baru. Saya lama dengan Datuk. Mengaji dengan Datuk mengajilah. Dengan minyak ni buat berdua ni dah 10 tahun. Minyak ni alhamdulillah berkat doa Ustaz Datuk Ismail Qamus. Nyatalah, bukan nak kata apa. Dia cakap betul lah. Kan? 10 tahun lebih dah seluruh negara Sabah Sarawak sampai Singapura, sampai Brunei, sampai ke Eropah, ke Belanda sampai dah, Indonesia. Alhamdulillah. Yang pertama Datuk Jampi Ruqyah Syifa, baca ayat-ayat Quran doa. Yang pertama untuk apa? Untuk buat pendinding diri daripada gangguan. Ada yang baru dengar nama Ustaz Datuk Ismail Qamus, menjerit, jatuh pingsan di Pahang, di Pulau Pinang, pingsan. Tapi sudah balik lah, saya calik dengan minyak elok. Ada di Johor rumah gangguan, satu family pakai, mengamuk jin, sebahagian silin pecah meletup, dan apa dia bergegar bilik air. Dia telefon takut. Tak apa kak, pakai berterusan. Memang macam itulah reaksi dia. Dia marah tu. Kemudian ada yang lalu dia tempat saya jual minyak, dah menjerit, jenuh pula suami bawa balik. Ada macam-macam. Ada yang baru pegang, menggigil. Ada yang masuk rumah saya, Ustaz, dalam ni ada apa Ustaz? Perempuan, rupa dia ada gangguan. Patutlah pun, memang di rumah saya minyak ni. Dia boleh rasa jin ni lah maksud dia. Tu dia kata rumah ni ada apa, macam ada benda lah. Tak ada benda apa, rupanya dia tu ada gangguan. Dapat maklumat. Jadi memanglah dia rasa lah. Kalau ada, memang kalau dia ada, biasanya akan rasa. Ustaz tak nak belilah. Tu kan, ish, jauh minyak ni. Itu dia tak nak cium. Itu ada tanda-tanda. Tapi insya-Allah malam ni muslimat okey je nampak. Tak ada masalah, okey lah tu. Kan. Dia sebut nama Ustaz Datuk Ismail Qamus, tak ada apa, kira okey, tahan tu. Di Pulau Pinang sebut nama dia, menjerit di belakang, pingsan. Baik, ada lagi yang busung, perut besar buncit, tipu di Pengkalan. Saya pergi rumah dia, orang lain kawan teruk kena. Jadi alah, tengok cara macam tu ai. Ustaz, macam tu nak mati dah Ustaz, tolong. Gitu je. Saya tengok 3 hari pakai lumur, bukan lagi pakai lumur. Perut elok boleh bawa anak isteri berjalan. Saya kata jangan bawa berjalannya, takut busung sekali lagi nanti. Ya lah Ustaz. Saya kata bawa pergi masjid surah, mudah-mudahan. Kemudian ada yang tak boleh setahun tidur. Tak boleh tidur malam ni, dah banyak testimoni saya dapat. Tak boleh tidur malam, banyak dah. Cuba pakai ikhtiar. InsyaAllah mudahan, tenang, mudah-mudahan. Di Ampang juga, bukan Ampang sini, Ampang Selangor. Setahun muslimat tak boleh tidur, pakai minyak ni, alhamdulillah berdengkur lagi. Tu rezeki dia, alhamdulillah. Baik, kemudian macam-macam yang sihir ni, macam-macam di Meru. 8 tahun isteri dia kena sihir, berubat rata-rata tempat. Dia tahu saya jual, dia beli 4 botol mula. Dia pakai, saya cakap pakaikan dengan mandi boleh, calik sesedi badan, kemudian buat minum santau sihir ni, sebab dia ada dalaman benda tu. Dia pun buat, dia minum muntah darah keluar. Bukan dia seorang, Datuk Kazim
ni pun dia beli dengan saya 10 botol Datuk Kazim. Datuk Kazim kena sihir dengan izin Allah. Alhamdulillah berasa pulih tu, berasa pulih dah. Dulu sakit pinggang kuat dah tak. Itu dia pun beli dengan saya. Tanya dia, minyak Rehanah Syifa Datuk Ismail Kamus, banyak. Itu yang Pak yang sebut dah banyak. Ada di Rawang, kedai, runcit. Bila tak pakai minyak ni orang tak datang. Pula bila pakai minyak ni bukan main ramai pula orang datang. Itu orang sihir. Dia kata jangan kata minyak ni, tapi doa berkat daripada Ustaz Datuk Ismail Kamus. Cuma minyak ni perantaraan. Antara yang boleh kita buat perantaraan, air, umpamanya daun bidara, air ni minyak, untuk sampaikan kepada orang yang kita rawat. Dan kita baca jampi ruqyah, baca kan, Datuk Arundin pun tiup air, Datuk Ismail Kamus pun tiup, sama juga dia tiup minyak, gelombang baca tu masuk dalam. Itu antaranya, itu yang ada kesan itu. Baik, kemudian apa lagi? Untuk anak-anak pelembut hati, penerang hati yang nak kuatkan hafalan, dah banyak ada testimoni. Cubalah. Anak saya dah tak degil, dah tak melawan, alhamdulillah. Baca Quran senang dah Ustaz, alhamdulillah. Bangun pagi subuh, alhamdulillah senang. Kemudian anak yang apa dia kecil, yang kerap siang malam menangis, siang malam cuba pakai, alhamdulillah. Bukan takat anak, dengan mak-mak anak menangis tengah malam pun insya-Allah elok. Tak menangis dah, nak gelam mai rantai mai nangis tak dapat. Itu contohlah. Dan juga berita baik untuk yang belum jodoh. Ini berita baik. Buat ada belum jodoh lagi. Orang Terengganu, orang Kota Damansara, Putrajaya, dah ada dah. Beli banyak sikit lah buat mandi. Sebotol ni boleh buat 3 kali mandi, campur dengan air baldi. Itu yang belum jodoh dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu pun tuan-tuan, dialu-alukan. Cubalah kan. Kalau tak boleh 10, 20. Tak boleh rendam dengan botol-botol sekali senang mandi. Baik, kemudian yang ketiga untuk suami isteri. Ini pun banyak. Ada yang nak bercerai tak jadi bercerai, mengadu suami balik lewat pagi, alhamdulillah tak keluar-keluar dah Ustaz suami. Saya pula usia tengok tak keluar-keluar apa tu ceritanya. Ada lagi macam mana isteri dingin dengan suami orang manjoi. Kawan. Saat pegang tak boleh jenuh, kejar tak dapat juga, seminggu pun payah. Pakai minyak ni Ustaz sekarang. Saya pula lari, bini pula mengejar. Tu siapa nak mengejar dengan laki bini, kejar kita insya-Allah. Jangan sampai tak sembang subuh pagi esok sudah. Itu. Ada apa dia di Cyberjaya, yang tu lain pula. Yang mana isteri dia mengadu, Ustaz, suami akak ni dah setahun lebih tak sentuh. Pegang tak boleh. Kita tidur atas, dia tidur bawah. Tak nak nengok pun tidak. Dia beli dengan saya di MMU Cyberjaya. Dia beli pakai seminggu. Dia bagi tahu Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Suami akak, alhamdulillah Ustaz. Akak urut minyak ni daripada kepala sampai kaki, urut ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz, suami akak bangun balik. Bangun apa dia buat? Dia qadaknya balik setahun lebih, lega akak. Itu rezeki akak, alhamdulillah. Itu ceritanya, cuba ikhtiar. Tu. Berita baik bagi yang mati pucuk. Ini adalah ceritanya. Daripada Singapura 6 tahun mati pucuk, bukan pucuk ubi. Ubi boleh makan. Nak ceritanya, melompat balik orang tua tu, cuba ikhtiar. Di Kedah, Pak Long telefon 3 tahun. Alhamdulillah berkat doa Ustaz Datuk Ismail Kamus, melompat balik Pak Long. Itu rezeki Pak Long lah, alhamdulillah. Itu boleh ikhtiar, cuba. Dan akhirnya untuk diguna di luar anggota badan, urut, sapu, apa lagi, calit, boleh belaka. Buat mandi boleh. Di Perlis Kedah, di Perlis suami, di Kedah anak penagih dadah. Mandi minyak banyaklah 10-20 botol. Tak menagih dah suami dia. Bukan kata tak menagih je, dah tak tinggal solat. Allah, lega akak Ustaz. Itu rezeki, alhamdulillah. Ada yang apa dia di Sungai Siput lumpuh separuh badan, urut, alhamdulillah elok dah. Banyaklah nak sebut cerita. Yang mana sakit-sakit pinggang dan sebagainya buat urut. Kemudian yang tempat luka pun sama juga. Buasir dah ada testimoni. Migraine sapu kat kepala, resdung dah ada testimoni. Mata nak operate, itu pun ada juga, ada masalah mata tak payah dia operate. 5,000 nak operate tak payah, dia beli dengan minyak ni baru berapa ringgit je, lebih banyak botol lah dia beli, alhamdulillah. Jangan masuk dalam mata, sapu dekat luar. Itu. Dan buasir tadi sebutkan, dan dalaman boleh minum 2-3 titik, masuk dalam air suam, minum air gaul ke air mineral boleh. Kanser tahap 3, kanser usus, alhamdulillah doktor mengesahkan normal. Itu hati paru-paru tu dikulim 10 botol minum. Di apa dia lumut Seri Tanjung, muslimat ada masalah fibroid, orang lelaki tak ada, orang perempuan 2 tahun ulang alik hospital Seri Tanjung tak selesai. Dia beli dengan saya 20 botol ibu sekalian.
dia sapu dekat hari-hari dekat fibroid. Alhamdulillah, doktor mengesahkan sembuh, pulih sepenuh rezeki dia. Alhamdulillah. Tadi dalaman, buat minum, luaran, sapu. Banyak lagi dah untuk mudah bersalin, sapu dekat perut, dekat hari-hari. Ya, yang belum dapat zuriat, cuba sebelum bersetubuh, sapu dekat hari-hari, dekat perut. Maksudnya nak bersetubuh tu insya-Allah mudahan lah. Banyak lagi, tu yang saya dapat sebut. Sebotol 30, 2 botol 54 botol 100. Ini promosi ni. Botol 30, kalau beli 2 60, tapi malam ni promosi 2 54 100 ya. 10 botol 200.5. Eloklah beli banyak sikit dan buat stok punya ni. Takut tak jumpa nanti tuan-tuan, payah dapat. Pantang dengan langkah, jangan masuk botol ni ke dalam tandas. Tak ada duit, jangan bimbang malam ni, cari benda hari surah. Itu pandai-pandai lah. Jangan sapu di surah sudah. Itu tuan-tuan. Dan sebagai peluang lah, bolehlah buat transport online. Tak kisahlah main bantuyu ke apa. Kalau tak buat duit malam ni, nanti ambil risalah, ada nombor telefon saya, WhatsApp dekat saya akan bagi nombor akaun. Itu jangan tak bayar sudahlah, tuan. Tak berkat, tak jadi nanti kalau tak bayar. Tu. Jadi makna tuan boleh transfer online. Tak apa, tak buat duit jangan bimbang. Ustaz, saya nak 10 botol, nak transfer. Ambil 10 botol, nanti risalah tu ada nombor saya, nanti WhatsApp dekat saya bagi nombor akaun. Lepas tu transfer, share lah. Ya, siapa yang berhajat lepas sembahyang syak nanti boleh dapatkan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.